Apa nak pakai? Bismillah. Sudah mula kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba mikrofon dulu ya. Okey. Ini teknikal. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir alaina ya karim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram at-tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan lil muallifin haula al-kutub Syekh Abdul Rauf bin Nurin hafizahullahu taala, Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami rahimahullahu taala, wa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, wa masyayikhina ajma'in, wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan masa yang ada ni dapat kita berkumpul bersama-sama bagi meneruskan lagi pengajian kitab kita, pengajian mingguan pondok kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada kita semua, dilapangkan masa kita, dipermudahkan segala urusan kita, diberikan kefahaman kepada kita, dan diberikan kemudahan untuk kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-harian kita untuk menuju kepada pulang ataupun menuju jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pada malam ni kita sambung pada muka surat 16. Kalau kitab biru kita ni ataupun kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita sambung pada muka surat 16, iaitu perbahasan berkenaan dengan hukum. Dan ini ialah permulaan kepada isi yang sangat penting untuk kita nak memahami perbahasan 3 bentuk ilmu yang kita akan pelajari, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Berkaitan dengan hukum ni ialah perkara yang sangat penting. Pembahagian-pembahagian hukum ni ialah kunci yang paling penting untuk kita nak faham. Ramai daripada zaman sekarang ni dia salah berhukum. Sebab tu perkara yang dihukum pada hukum fiqh
dia menggunakan hukum akidah. Perkara yang hukum akidah dihukum dengan menggunakan hukum fiqh. Jadi masalah. Sebagai contoh, benda tu ialah hukum akal. Tetapi kerana kan dia tidak menerima perkara tersebut, maka dihukum perkara tu tadi menggunakan hukum syarak. Dan cara dia menghukum tu pun tak betul. Sebagai contoh. Disuruhnya kita ni wajib disuruh satu puak tu lah, ataupun si fulan ni, disuruhnya kita ni wajib menerima bahawa Allah Ta'ala itu berada di langit. Disuruhnya kita ni wajib kena terima. Sedangkan benda tersebut bertentangan tak dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis? Bertentangan. Sama ada pertentangan tu tadi dengan zahir makna ataupun dengan tafsiran sekalipun, memang bertentangan. Tapi disuruhnya wajib kita kena terima. Itu masalah. Ini disebut sebagai salah berhukum. Puncanya apa? Kerana pada asas dia tu sendiri, dia tak boleh nak beza hukum tu sendiri. Baik. Maka kita cerita berkenaan dengan bab hukum ni supaya mudah, ataupun selepas daripada ni lebih advance lagi kita akan belajar, maka dapat kita nak bezakan. Tapi kalau kata ustaz-ustaz kita yang ada dalam ni mahir sangat dah ni buat hukum ni, kan? Mahir sangat-sangat dah. Mungkin ulang kaji lah ni kita sama-sama. Kalau anak ada silap, mohon bantuan ya. InsyaAllah. Sama-samalah bantu teguh-meneguh, insyaAllah. Baik, apa itu hukum? Kalau orang tanya pada kita, apa itu hukum? Apa maksud hukum? Apa makna hukum? Hukum ialah menetapkan sesuatu ketetapan ke atas satu perkara ataupun menafikan ketetapan tersebut. Itu maksud hukum. Isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Kita tetapkan sesuatu ketetapan ke atas perkara tu atau kita nafikan ketetapan tersebut. Sebagai contoh, skrin telefon ni tuan-tuan tengok warna apa? Hitam. Jadi tuan-tuan sebut hitam. Itulah hukum dia. Ketetapan yang tuan-tuan tetapkan, dia warna dia hitam. Betul? Baik. Kitab ni warnanya apa? Secara umum lah, secara umum. Background dia warna apa? Coklat. Coklat kuning lebih kurang kan? Kita akan kata coklat ke kuning-kuningan. Ada kata oren, kata emah macam-macam. Itu masalah juga tu. Okay. Tapi yang pasti dia bukan pink, betul ke tidak? Pasti dia bukan pink. Jadi kita menetapkan sesuatu atas dia dan ataupun menafikan sesuatu tu daripada dia. Itu hukum secara umum. Itulah makna hukum. Kita nak letakkan suatu perkara tu, kita tetapkan ada ketetapan pada dia. Ataupun kita menafikan sesuatu ketetapan tu daripada benda tu. Contoh botol ni. Air dalam ni penuh ke tak penuh? Penuh. Bila kita kata air penuh dalam botol, maksud dia botol tu tak kosong. Betul ke tidak? Tapi kalau yang ni kosong, maksud dia tak penuh. Betul ke tidak? Itu maksud hukum lah tu. Secara umum. Boleh faham kan? Okey, kita ambil contoh mudah-mudah aja dulu. Tak perlu pening-pening. Baik. Kita ambil contoh mudah-mudah saja dulu. Sekarang ni waktu apa? Malam ke siang? Malam. Apa bukti kata malam? Tapi ni cerah ni. Sudah. Pukul 8.48 malam. Sudah. Sekarang ni malam ke siang? Apa bukti malam? Apa dah? Jam lagi? Tak nampak matahari. Mana tak ada matahari dah lah. Mana matahari dah tenggelam lah tu maksud dia tu kan. Itulah makna dia malam. Malam bukan semesti kita kata jam sebagainya tu. Sebab tempat kita, ya pukul 8.48. Tempat lain, dia tak sama. Jadi dia tak boleh jadi bukti yang solid. Dan setiap ketetapan yang kita letakkan tu, dia mesti dengan sandaran.
dalil pembuktian. Itu asas dia. Kita nak letak satu hukum. Kita kata botol ni tadi kosong. Apa bukti dia? Bukti dia tak ada air. Air tu sikit lah kalau ada pun. Maksud dia kita nisbah kata tak ada air secara umum lah. Secara umum. Dia kata tak ada air. Begitu. Apa bukti sekarang ni malam? Tak ada matahari. Malam lah tu. Tapi kalau ada matahari, jadi siang. Sebab tu kita tak boleh kata sebab gelap Ustaz, sebab tu malam. Tak semesti. Masuk bilik tu memang tak ada lampu, tak ada apa sebagainya. Walau waktu siang sekalipun gelap tak bilik tu? Gelap lah, tutup habis. Sebab tu gelap tu tak boleh jadi bukti kata malam. Malam ni bukti dia apa? Tak ada matahari. Siang apa bukti dia? Ada matahari. Walaupun matahari tu kita tak nampak, betul ke tidak? Tapi membuktikan bahawa matahari itu ada. Memanglah dia punya bulatan dia tu memang kita tak nampak sebab mungkin terlindung awan dan sebagainya. Tapi bila cahaya sinaran dia tu tadi, itu menjadi bukti bahawa matahari itu wujud. Adalah di tempat dia tu. Cuma dia jadi beza dia sama ada kabus ataupun tidak, tu sahaja. Cerah ke ataupun mendung ke, tapi tetap matahari itu ada. Itu menunjuk kata waktu siang. Betul. Itu contohlah sebagai contoh. Orang tanya pula, apa bukti tuan-tuan ni laki-laki? Jangan tunjuk. Apa bukti puan-puan tu perempuan, bini-bini? Adalah masing-masing, ada bukti masing-masing, betul ke tidak? Dan setiap hukum ketetapan tu mesti ada dia punya bukti. Bahasa Arab sebut dalil. Melayu sebut bukti. Kedayan proof. Faham bahasa Kedayan proof. Okey. Baik. Maka hukum ni diterbahagi kepada 3 jenis. Ini disiplin ilmu Islam. Pada ilmu Islam, hukum ataupun ketetapan-ketetapan yang banyak-banyak kita tetapkan tadi tu, sebab tadi kita cerita secara umum. Habis kalau kita nak klasifikasikan, klasifikasi bahasa tinggi tu. Mana kita nak kategorikan dia, kita nak masukkan dia, grup-grupkan dia, nak kumpulan-kumpulankan dia. Jadi hukum ni dia terbahagi kepada 3 bentuk, 3 bahagian. Dia tak lebih, tak kurang. Tak lebih dan juga tidak kurang. Ini menurut disiplin ilmu Islam. Kita kajilah dalil Quran, hadis sekalipun, qaul ulama, ijma', macam-macam lah, semua-semua sekalipun, dia takkan lari daripada 3 ni. Dia takkan lari daripada 3 dia. Dan inilah sistem ataupun silibus kalau kita nak bahas hukum menurut Islam. Tapi kalau menurut non-Muslim, mungkin lebih daripada ni, mungkin kurang daripada ni, mungkin tak ada langsung bahagian. Itu perbahasan cara dia orang. Ini cara kita. Cara Islam. Baik. Pertama dia panggil pembahagian dia sebut sebagai hukum akal. Hukum akal. Yang kedua disebut sebagai hukum adat. Yang ketiga hukum syarak. Dari 3 pembahagian. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Dapat semua? Dapat kan? Ada kitab. Kongsi-kongsilah mana yang ada, yang tak ada tu kita kongsi sama-sama. Supaya dapat kita ada gambaran dia, ada gambaran. Tu tujuan kitab tu. Insya-Allah kitab tuan-tuan, Tuan Abbas tengah on the way balik ke sini. Mungkin besok ataupun lusa lah dia punya flight. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan kalau tak ada apa-apa yang menghalang sebagainya, minggu depan lah mana yang dah menempah tu kan, belum dapat lagi kitab tu, insya-Allah akan dapat pada minggu depan insya-Allah. Baik, hukum akal, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum syarak. Baik, apa yang dimaksudkan dengan hukum akal? Apa dimaksudkan dengan hukum akal? Dan bagaimana nak sabitkan hukum akal ni? Maksudnya macam mana kita nak tetapkan hukum akal tu? Maksud hukum akal ialah menetapkan suatu perkara. Maksudnya kita letakkan ketetapan atas satu perkara tu. Atau kita nafikan ketetapan tersebut. Tapi tidak perlu kepada apa-apa hantaran. Hantaran maksud situ faktor. Tak perlu kepada apa-apa faktor dan tak perlu kepada berulang-ulang percubaan.
Maksud dia tak perlu kepada adanya eksperimen uji kaji. Dan tak perlu kepada faktor-faktor. Sebabnya hukum akal ni hanya perlu kepada orang tu jangan gila je. Tu je. Mana akal dia okey, waras. Center. Tapi kalau kata akal dia gila, memang hukum akal ni memang tak dapat dia nak faham. Tak dapat dia nak faham. Ustaz, ya ke dia gila? Kadang-kadang dia PhD banyak Ustaz. Ada PhD, ada dapat itu, ada master CJ besar sebagainya. Gila tu tak semesti masuk mental hospital. Gila ni banyak kategori. Sebab kata-kata bidalan orang Negeri Sembilan. Dia kata apa? Gila pangkat binasa rakyat. Gila pangkat binasa rakyat. Gila steering di kona baring. Gila perempuan hidup akan jadi meraban. Meraban ni maksud tak tentu arah. Bahasa Negeri Sembilan tu. Nanti kami sebut dah tadi, ni bidalan Negeri Sembilan. Kata-kata pepatah adat orang tua-tua orang Negeri Sembilan. Kalau gila botol, cakap tak betul. Tahu maksud gila botol tu? Mana minum arak lah. Cakap tak betul. Apa lagi? Banyak. Panjang tu dia punya bidalan tu. Tak ingat dah. Itu antara yang kami ingat lah. Banyak lagi. Dia bidalan orang Negeri Sembilan. Bidalan ni makna kata-kata hikmah dia lah. Lebih kurang. Tapi yang biasa kami dengar ketika kami sembang ataupun duduk bersama orang tua-tua di Negeri Sembilan lah. Begitu. Banyak lagi. Tak apa. Yang penting, hukum akal ni tadi, kita menetapkan satu perkara tu ataupun menafikan ketetapan tersebut tanpa perlu kepada sebab musabab, tanpa perlu kepada uji kaji berulang-ulang kali dicuba sebagainya, tak perlu. Cukup sekadar dengan akal yang waras. Baik, kita buat contoh. Kita tengok pada pembahagian dia. Pembahagian hukum akal ni baru kita akan nampak. Baik. Hukum tadi kita bahagikan kepada berapa? 3, betul? Hukum tadi terbahagi kepada 3. Kameraman kena adjust lah ni Okey, hukum secara umum kita sebut tadi hukum terbahagi kepada 3. Hukum dia terbahagi kepada 3. Pertama dia panggil hukum akal. Yang kedua hukum adat. Yang ketiga hukum syarak. Baik. Hukum akal ni pula terbahagi kepada 3 lagi. Okay. Bagi kepada 3 lagi hukum akal ni. Pertama disebut wajib. Wajib akal. Yang kedua disebut sebagai mustahil. Mustahil akal. Yang ketiga disebut sebagai harus. Harus akal. Itu pembahagian dia. Pembahagian hukum akal. Baik. Kita bahas satu persatu. Apa makna wajib akal? Apa makna wajib akal ni? Perkara yang mesti ada. Akal kita tak boleh terima kalau dia tak ada. Erti kata lain, wajib akal ni mesti ada. Mustahil akal lawan bagi wajib akal ni. Apa maksud mustahil akal? Perkara yang mesti tak ada. Mesti tiada. Tu. Mesti tiada. Maksud dia akal kita tak boleh terima kalau benda tu ada. Mesti perkara tu tak ada. Tu dia panggil mesti tiada. Harus akal ni dia boleh terima dua-dua.
Ada pun boleh, tiada pun boleh. Tapi once bahasa pula kan. Sekali kata benda harus akal ni dah ada, maka dia tidak akan berganding dua-dua tu dalam masa serentak. Tu perkara harus akal. Harus akal ni dia terima, ada pun dia terima, tak ada pun boleh, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ni kita pergi pada dia punya takrif dululah, nanti pergi contoh pun nampak sikit lagi insya-Allah. Yang ni pun orang ada, tak ada, dia pening dah tu. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Tu dia pun buat viral tu. Sekejap-kejap dia sifat ada, kejap-kejap dia jadi pekak. Ada pula yang sebut macam tu. Waliyahzubillah. Ya. Kalau kita fokus pada bidang hukum hadis akal ni, kita letak pakai duk rasa ada, duk rasa tak ada. Hati dulu, sabar. Dia ada dan tiada ni, kalau pada harus akal, jika perkara tu sudah ada, sudah diadakan, maka dalam masa yang sama mustahil dia tiada. Tapi kalau perkara tu memang tak ada, belum Allah Ta'ala ciptakan lagi, maka mustahil pada ketika tu dia ada. Dia takkan berganding dalam masa yang sama. Tapi hakikat pada asal, perkara tu tadi boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi bila dia dah ada, memang takkanlah tiada tu. Faham tak ni? Faham tak? Nak buat contoh dulu kan? Ni musim Isra Mi'raj, takut ramai Isra Mi'raj lagi. Maksud dia tak faham lah tu. Dah merewang ke lain. Okey, baik. Kita pergi pada bab wajib akal. Apa termasuk dalam bab wajib akal ni? Perkara yang mesti ada. Mana akal kita tak boleh terima kalau barang tu tak ada. Mesti ada, mesti. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang kita tak boleh terima, akal kita tak boleh terima kalau perkara tu tak ada. Maksud lain dia mesti ada. Apa dia? Wujud Allah Ta'ala. Wujudnya Tuhan. Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Betul? Mesti. Kita tak boleh terima kalau Tuhan tu tak ada. Maksudnya kalau kata golongan etis dia kata Tuhan tak ada, dia tu ada akal ke mereng? Dia ada akal ke gila sebenarnya? Gila. Dia tak boleh nak guna akal dia dengan cara yang betul. Mana gila lah tu. Walaupun dia ada PhD, 10 PhD sekalipun. Tu. Sebab dia bukan diukur akal tu orang tu cerdik tak cerdik pada sijil. Kadang-kadang orang tak ada sijil lagi cerdik daripada orang yang ada sijil. Pernah dengar nama Bahlul? Kalau Piramli, Bahlul ni dia buat mencara. Sebenarnya Bahlul ni ialah satu wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala. Dia hidup sezaman dengan Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia hidup sezaman. Bahlul ni sebenarnya ialah ulama usah, alim, faqih. Sangat alim. Allamah lah bahasa mudah kita sebut allamah, alim, sangat alim. Dan dia sebenarnya penasihat agama peribadi bagi Harun Ar-Rashid. Tapi dia ni sentiasa berperwatakan macam orang gila. Dia bukan gila, dia zuhud sebenarnya, tapi orang nampak macam orang gila. Bayangkanlah ulama besar, tapi tak ada pun majlis macam ni. Dia tak ada buat pondok pun tuan-tuan. Bahlul ni. Tapi sangat hebat. Dan nasihat dan sihat dia tu memang menusuk jiwa. Memang headshot lah kalau bahasa orang sekarang. Headshot. Memang kena atas kepala betul. Kerana apa? Kerana dia faham. Dia tu salah seorang arif billah. Kenal Allah Ta'ala. Ma'rifatullah dia tinggi. Dia betul-betul kenal pada Allah Ta'ala. Banyak kalau kita tengok dalam kisah-kisah. Ada sebahagiannya dongeng. Ada sebahagiannya betul. Antara kisahnya dia menasihatkan Harun Ar-Rashid berkenaan dengan kematian. Berkenaan dengan kematian. Tahu dia nasihat dia macam mana? Satu ketika Harun Ar-Rashid ni lalu di sebelah kawasan kubur.
Dalam tengah kawasan kubur, kan kawasan kubur, tanah perkuburan tu, ada Bahlul rupanya di situ. Ada Syekh Bahlul ni ada di situ. Imam Bahlul ni ada di situ. Maka Harun Rashid lalu limpas. Bahlul nampak, dia panggil. Dia panggil. Tapi cara panggilan dia tak layak dengan panggilan nampak kau ngajar lah. Tahu cara dia panggil macam mana? Ya Harun, ya Maftun dia panggil. Tahu Maftun tu maksud apa? Ya Majnun. Dia panggil Harun Ar-Rashid dengan panggilan begitu. Kasar tu. Oi Harun. Dia panggil Harun macam tu je. Tak ada panggil khalifah, tak ada. Lepas tu dia dipanggil lagi. Dia panggil ya Majnun. Ya Majnun tu maksud apa? Wahai orang gila. Dia panggil Harun Ar-Rashid tu dengan panggilan orang gila. Nah, bayang kata. Ini kisah sajalah untuk kita nak ambil iktibar pengajaran. Kemudian bila Harun Ar-Rashid berhenti kuda dia pun pergi dekat dengan Syekh Bahlul ni tadi. Dia tanya, wahai Bahlul, ni Harun Ar-Rashid tanyalah, sebenarnya siapa yang gila, aku ke engkau? Tahu Bahlul jawab apa? Sesungguhnya aku lebih pandai dari engkau. Tu Bahlul punya jawapan. Sebenarnya akulah yang lebih berakal daripada engkau. Lepas tu Harun Ar-Rashid ni sebabkan tu ulama. Jadi dia ni salah seorang khalifah yang menghormati ulama. Maka dia tanyalah kepada Bahlul, apa hajat kau sebenarnya? Maka Bahlul kata apa? Imam Bahlul ni kata apa? Aku biasa pergi tempat kubur ni dan aku cuba bercakap dengan orang di dalam tu. Tapi tidak ada apa-apa jawapan. Kenapa? Sebab dia nak tahu apa status orang yang ada dalam kubur tu. Begitu. Kemudian Harun Ar-Rashid minta lagi. Okey, kalau macam tu, dia sebenarnya dia menyindir tu. Dia menyindir Harun Ar-Rashid. Engkau hebat macam mana pangkat sekalipun, sebenarnya engkau akan masuk dalam kubur ni juga. Macam tu sudah dia nak cakap. Tapi cara menyindir, orang pandai. Cara orang bijak bercakap. Baik. Kemudian Harun Ar-Rashid minta kepada Bahlul, wahai Bahlul, tambah lagi nasihat kau. Adakah engkau ada apa-apa hajat? Maka Bahlul jawab, aku ada. Aku ada 3 hajat. Kalau tuan dapat tunaikan hajat ni, saya takkan minta lagi dah dengan tuan apa-apa. Baik. Harun Ar-Rashid kata, cakap apa hajat engkau tu? Pertama sekali, hajat aku ialah tolong tuan tahan saya daripada mati. Tu soalan Bahlul. Kan headshot tu. Tuan hebat kan? Tuan tolong tahan saya ni daripada mati, maknanya daripada dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Yang kedua, Harun Ar-Rashid kata, aku tak mampu. Hajat saya yang kedua, tolong selamatkan saya daripada menjawab soalan muka nakir. Aku tak boleh. Harun Ar-Rashid kata, aku tak boleh. Yang ketiga dia minta apa? Selamatkan saya daripada api neraka. Lagi aku tak boleh, Harun Ar-Rashid kata. Kalau itu pun tuan tak mampu, letak jawatan khalifah lah lagi bagus. Dia nak nasihat pasal mati je sebenarnya. Dia nak nasihat pasal mati. Supaya ada peringatan sebenarnya. Baik. Itu secara selingan. Selingan saja. Nak menunjuk kata bahawa apa? Jangan kita sangkakan orang yang tak ada sijil tu bodoh. Dan jangan kita sangkakan orang yang sijil berlambak-lambak, PhD banyak-banyak sebagainya tu kan. Pandai sangat. Jangan. Sebab Allah Ta'ala yu'til hikmata may yasha. Alim satu, hikmah satu lagi. Pandai satu bab, cerdik bab yang lain. Begitu. Okey, baik. Kita tengok balik pada tajuk asal. Kan jauh pula pergi dia kan. Tak habis tajuk kita malam ni kan. Okey, baik. Apa dia perkara wajib akal? Mesti ada. Contoh dia apa? Adanya Tuhan. Apa bukti adanya Allah Ta'ala? Adanya sekalian alam ni. Sekalian alam jadi bukti Allah Ta'ala ada. Terbuatlah perbandingan. Mana mungkin adanya tiba-tiba yang dicipta
Mana ni ciptaan-ciptaan ni ada tanpa ada yang mencipta. Betul ke tidak? Sudahlah begitu. Ciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan ni, seluah langit bumi ni, kita cuba tengok sempurna tak sempurna. Dan agak-agaknya boleh tak kita nak buat macam tu? Sangat mustahil. Kalau kata boleh buat sangat pun sekalipun, buat seekor lalat je boleh tak? Tak payah buat yang besar-besar lah. Buat yang kecil dulu. Oh, tak mampu. Seekor lalat pun kita tak mampu buat. Itu menunjuk kata bahawa adanya pencipta yang maha agung, maha hebat. Siapa dia? Allah. Allah. Baik. Yang kedua, mustahil akal. Apa makna mustahil akal? Akal kita tak boleh terima kalau perkara tu ada. Maksud dia apa? Mesti tak ada. Kata ringkas dia, mesti tiada. Apa dia? Binasa Allah Ta'ala contoh. Contoh dia. Itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala binasa. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat lemah. Betul? Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat makhluk. Dan mustahil juga makhluk itu bersifat dengan sifat Allah. Dan termasuk dalam wajib akal tadi. Lupa satu contoh. Satu lagi contoh dia. Iaitu adanya Allah Ta'ala. Itu contoh dia. Yang wajib akal tadi. Mana? Adanya Allah. Betul? Okey, itu wajib akal. Antara contoh. Mesti ada. Mana? Mesti ada. Kita tak boleh terima dia tak ada. Mana? Wajib ada. Antara dia kewujudan Allah. Kewujudan Tuhan. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang termasuk lagi dalam keadaan wajib akal ni. Iaitu baharunya sekalian alam. Sekalian makhluk ni semuanya baharu. Itu pun termasuk dalam wajib akal. Dan baharunya sifat-sifat makhluk ni. Sifat-sifat kita ni semuanya baharu. Wajib akal. Tak boleh terima kita kalau kata sifat kita ni ada yang qadim. Sedia kala. Ada tak? Kita tak boleh terima. Maksud dia mesti baharu. Mana mesti ada tu. Wajib dia baharu. Okey? Dia faham Nampak kan? Baik. Terus lagi. Harus akal. Apa makna harus akal? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Okey. Takrif ni ataupun terjemahan yang Syekh tulis di sini, diambil daripada kitab mana? Boleh kita note kat situ. Daripada kitab Ummul Barahin. Dari kitab Ummul Barahin Imam Sanusi. Imam Sanusi. Daripada kitab mana ni? Ni dalil ni. Terjemahan ni. Wajib akal ataupun terjemahan dia, mustahil akal ataupun terjemahan dia. Yang bahasa Arab tu, dia sebenarnya Syekh ambil daripada kitab Matan Sanusi. Ataupun Matan Ummul Barahin dipanggil. Tulis dulu, note dululah situ. Supaya kita tak terlupa. Jadi siapa yang hafal Matan Ummul Barahin ni, insya-Allah lah. Memang Asy'ariyah sejati ya. Dia bukan sekadar faham, dia bukan sekadar hafal, dia faham lagi dan dia tahu macam mana nak guna matan tu tadi. Sebab tajuk matan tu sendiri pun Ummul Barahin. Apa makna Ummul Barahin? Ummu tu ibu, Barahin ni hujah, ibu bagi segala hujah. Debatlah dengan macam mana kaedah pemikiran sekalipun, kalau kita ketengahkan Ummul Barahin ni, kita gunakan ayat-ayat yang dalam Ummul Barahin tadi untuk nak berdebat dengan puak-puak yang menentang sifat 20 sebagainya ni, memang dia akan terbungkam, memang dia akan kalah. Sebab menggunakan kaedah yang ada dekat dalam Ummul Barahin tu, matan Ummul Barahin tu. Yang ni dia dah ada dalam muqaddimah matan tu sendiri. Syekh ambil daripada kitab Ummul Barahin dikarang oleh Imam As-Sanusi. Dikarang oleh Imam As-Sanusi. Tu yang tiga-tiga yang bahasa Arab tu. Baik. Apa makna yang harus akal tu tadi? Iaitu perkara yang boleh terima, ada pun boleh, tiada pun boleh. Ada pun boleh, tiada pun boleh. Maksudnya apa? Contohnya apa? Iaitu adanya alam ini. Makhluk ni semuanya harus, termasuklah diri kita. Wajibkah kita ni Allah Ta'ala cipta di atas muka bumi ni? Tak wajib. Mustahil tak?
Tak mustahil, ni ada ni. Jadi kita ni harus. Dan inilah kunci untuk kita memahami ilmu akidah. Inilah kunci utama dia. Nak buka pintu pada ilmu usuluddin tu, ni kunci dia. Kalau yang ni pun kita tak dapat nak center dah, habis. Macam mana pun datanglah dalil macam mana sekalipun, satu Quran pun dalil kita bagi pada dia, berjuta-juta hadis pun kita bagi pada dia akan tetap jadi sesat. Sebab dia masih lagi memahami Quran dan hadis tu mengikut cara dia, bukan yang dikehendaki oleh dalil tu sendiri ataupun yang dikehendaki oleh para ulama. Dia nak Quran tu ikut dia, tu masalah. Berlaku dan banyak pula buat tu zaman sekarang ni. Dan memang dah lahir pun start daripada zaman sahabat lagi, puak-puak tu dah lahir. Dia nak Quran tu ikut cara dia, antara dia puak-puak Khawarij. Ayat Al-Quran yang turun untuk orang kafir, digunakan ayat Quran tu untuk hukum kepada orang Islam. Betul ke salah? Salah. Ayat yang turun untuk orang Islam digunakan untuk orang kafir, nak mengatakan orang kafir tu geng dia. Sudah. Itu berlaku. Berlaku puak ni bermula daripada zaman Sayyidina Ali lagi. Puak Khawarij ni. Itu jelas berlaku. Dan zaman kita sekarang ni Khawarij ni ada tak? Ada. Cuma dia tukar baju je. Badan sama. Tukar jenama je. Tukar jenama je. Tuan-tuan? Betul. Dulu jenama Yok, sekarang jenama Daikin. Benda sama. Betul tak? Betul sama. Benda sama syarikat Econ. Jangan cari buat Google pula sekejap lagi. Cakap awal lah jenama Econ. Contoh. Tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Itu pembahagian hukum akal. Maka perhatian Syekh letak kat situ. Cuba kita baca sikit. Melalui hukum akal, sama ada wajib akal, mustahil akal, harus akal, ini dapat menghasilkan pengenalan yang kukuh terhadap Tuhan. Ini kepada Allah Ta'ala. Yang dikatakan mengenali hukum-hukum akal terhadap Tuhan bukan mengenal hakikat diri Tuhan. Ini nak kata kena faham. Bukannya hakikat Allah Ta'ala tu ada hukum akal pada dia. Bukan. Kita nak faham, kita nak kenal Allah Ta'ala tu cara dia macam mana. Kunci pertama dia, kita kena center akal dulu. Bezakan dulu mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus. Begitu. Kalau kata dah tak center dah, sifat makhluk pun boleh jadi sifat Tuhan. Tahu ke tidak? Padahal dua benda tu bercanggah. Sifat makhluk ni perkara harus. Boleh ada, boleh tak ada. Jadi dia lemah. Betul? Tapi sifat Tuhan ni perkara wajib. Maksud mesti ada Allah Ta'ala sifat begitu. Tiba-tiba sifat makhluk ni diletak pada Tuhan. Atau sifat Tuhan tu dipinjam pada makhluk. Apa berlaku? Berlakulah yang mustahil tu tadi. Terjadilah syirik di situ. Kalau orang tanya kepada kita, hakikat syirik tu apa? Hakikat syirik tu apabila dia bantah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tu. Dia bantah benda tu, dia terbalik daripada tu. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi dia mengaku Allah Ta'ala ada anak. Itu syirik kan tu? Mudah kita nak faham. Walam yulad. Walam yulad ni makna Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Dengan maksud Allah Ta'ala tidak dicipta. Tetapi dialah yang mencipta. Tapi dia kata Allah Ta'ala itu kita yang cipta. Sudah. Ada status Ada statement. Bukan status, statement. Orang cerdik. Cakap tu direct lah, mudah peguam, salah seorang peguam dekat kita punya Malaysia. Perempuan lagi tu, rambut dia blonde. Bapak dia dulu pelopor anti hadis. Dia pula pelopor sekular dan juga plural di Malaysia, sistem Islam tu. Direct kita cakap. Nama tu tuan-tuan carilah sendiri. Tapi sifat dia tu kita cakap, mungkin dah nampak lagu siapa kan. Dalam statement tu jelas. Ada satu segmen, satu video tu kami dengar sendiri. Dia mengatakan apa? Allah Ta'ala ni, kita kata dia Tuhan, dia jadi Tuhan sebab kita kata dia Tuhan. Kita rasa Allah Ta'ala itu Tuhan, maka kerana itulah dia itu Tuhan. Bahaya tak segmen macam tu? Bahaya.
Ada pula Tuhan tu pakai perasaan. Nak kata benda Tuhan tu Tuhan, kita suka pada dia, kita kata dia hebat, tu Tuhan lah tu. Macam tu ke? Kalau macam tu siapa hebat lagi? Kita ke Tuhan? Kalau macam tu lah, kalau guna kaedah dia tu tadi. Kita lah, sebab kita boleh lantik pula Tuhan tu. Menggunakan perasaan kita. Ui, lagi hebat. Nampak tak? Wal'iyazubillah. Tu hati-hati. Dan statement orang bijak pandai ni, dia statement dia ular lidah bercabang tu. Dia cakap satu, sebenar maksud dia macam-macam. Tapi bila kita hujat dia dengan hujah, maknanya kita argue dia balik semula, dia akan pusing pula statement dia tu pergi cara lain. Padahal yang dia cakap tadi salah. Itulah yang berlaku akhir zaman ni. Hati-hati tuan-tuan. Jadi sebelum daripada tu, bagusnya kita tahan lidah kita daripada bercakap. Walaupun pada ketika tu benda tu betul. Betul kita nak tegur. Tapi ada ketikanya kita tegur tu tak kena. Bagusnya kita tak tegur pada ketika tu. Tu situasi tu boleh belajar dengan ustaz ni lah. Dipanggil fiqhul dakwah tu. Ataupun uslub dakwah tu. Macam mana kita nak masuk. Nampak kesalahan tu depan mata kita jelas. Tapi ada kalanya tak perlu kita cakap pun untuk tegur. Tak perlu guna suara pun untuk kita nak tegur kesalahan tu tadi. Tu uslub dakwah tu kena tanya pada orang yang pakar lah dalam bab dakwah ni. Tapi secara asas kita nak faham dulu bahawa hukum akal ni kita nak centerkan akal kita nak memahami, nak mengenali Tuhan. Iaitu kita nak belajar bab hukum, kita nak belajar berkenaan dengan tajuk akidah ni, kita kena fahamkan yang ni dulu. Secara mudah. Betul. Baik. Inilah maksud perkataan ulama awaluddin ma'rifatullah, iaitu permulaan agama itu mengenal Allah Ta'ala, iaitu mengenali hukum-hukum terhadap zat, sifat-sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Apa-apa perkara yang wajib bagi zat, sifat dan perbuatannya, ini af'al. Dan apa-apa perkara yang mustahil dan apa-apa perkara yang harus. Begitu juga dengan melalui hukum ini dapat menghasilkan pengenalan terhadap rukun iman yang selebihnya. Selain daripada hukum-hukum akal, maka adalah perlu mengetahui juga hukum-hukum adat dan hukum-hukum syarak supaya jelas perbezaannya. Hukum adat dan hukum syarak kita sambungkan datang. Boleh? Satu-satu. Kan bahas tiga-tiga sekali kan? Jadi pening. Jadi campur habis semua sekejap lagi. Jadi hukum akal ni kita kena bezakan mana yang wajib akal, maksud dia mesti ada. Mana yang mustahil akal, maksud dia apa? Mesti tak ada. Dan mana yang harus akal. Wajib akal ni segala yang berkaitan dengan Allah, yang menunjukkan kesempurnaan dia. Zat dia wajib ada, sifat dia wajib qadim. Memang hebat, maha gagah, maha perkasa, sangat agung, sifat sempurna. Kamalun wa jamalun wa jalalun. Tu segala sifat tu. Sifat kemuliaan, jalalun wa kamalun, kesempurnaan, wa jamalun dan keindahan, semuanya pada Allah Taala. Okey. Kemudian mustahil akal ni, yang mustahil Allah Taala dengan perkara tersebut. Mana mustahil ada dua, mustahil syirik, macam-macam. Mustahil Allah Taala itu bersifat dengan sifat makhluk. Mustahil makhluk itu bersifat dengan sifat Tuhan. Begitu. Itu semua itu mustahil. Mesti takkan berlaku. Baik, seterusnya yang harus akal ialah boleh terima dua-dua. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Dan termasuklah kita ni, apa dia yang harus akal ni? Sekalian makhluk. Apa makna makhluk? Tuan-tuan, perempuan, apa makna makhluk? Apa makna makhluk? Kullu ma siwallah. Itulah makhluk. Kalau orang tanya pada kita apa makna makhluk? Makhluk ni terjemahan mudah dia ialah, apa makna makhluk? Makhluk ni terjemahan dia kullu ma siwallah. Apa sahaja yang selain daripada Allah Ta'ala. Apa sahaja.
Tak kisahlah benda tu kita boleh nampak ke, kita tak nampak ke, kita boleh pegang ke, kita tak boleh pegang ke, bayang-bayang dalam khayalan kita sekalipun. Semuanya tu ialah makhluk. Apa saja selain daripada Allah, semuanya makhluk. Dan segala sifat-sifat makhluk tu, semuanya ialah makhluk. Begitu. Faham tak? Pening dah. Pening dah. Apa Ustaz cakap ni? Segala sifat-sifat makhluk itu juga makhluk. Kita buat ni kan kami tulis, menulis. Menulis tu kan perbuatan, betul? Betul ke tidak? Menulis tu makhluk tak? Penulis, tukang tulis, makhluk tak? Makhluk. Alat menulis, makhluk tak? Tulisan, makhluk tak? Perkara yang ditulis ni, makhluk tak? Memang dia tulis makhluk, dan memang perkataan makhluk tu sendiri pun memang makhluk. Faham tak tu? Itu yang kami sebut tu. Contoh kita main bola. Pemain bola, makhluk tak? Bola tu sendiri makhluk tak? Undang-undang yang main bola tu makhluk tak? Semuanya makhluk. Sebab apa? Selain daripada Allah Ta'ala. Sifat pemain tu, dia tu striker, dia ni midfielder, dia ni pemain tengah, pemain sayap, contoh kan? Defender, dia jadi goalkeeper sebagainya, jadi penyerang. Semuanya tu ialah sifat dia. Betul tak? Semua tu pemain, tapi masing-masing ada dia punya sifat-sifat dia, mana kriteria ataupun dia punya karakter masing-masing sifat lah tu. Itu contohlah kalau tengok buat main bola. Contoh, buat contoh pun. Semuanya tu ialah makhluk. Maka nak kenal pada, nak dapatkan ataupun awal-awal agama ni ialah ma'rifatullah. Kenal Allah Ta'ala. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Kenal diri kita, kenal makhluk ni. InsyaAllah kenal lah kita dengan Tuhan. Dapatlah kita beza. Tapi kalau kata diri kita sendiri pun kita tak kenal, sudah. Bila tak reti nak kenal diri sendiri, maksudnya tu, kalau kasar dia lah, ada tuan guru kami dulu pernah cakap, kalau diri sendiri pun tak kenal, kan? Pencen lah jadi manusia. Itu Tuan Faris cakap, bukan kami cakap tu. Maksud dia pencen jadi manusia. Maksud dia apa? Baliklah ke negeri asal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lagi bagus. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kalau ada soalan, tulis dulu. Sambung dulu kitab kedua. Siwallah. Kullu tu apa sahaja. Segala lah, segala. Ma tu apa? Siwa tu selain. Selain. Allah ya, nama Allah lah. Mana apa sahaja yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu makna kullu ma siwa Allah. Itulah makhluk. Itulah makhluk. Okay, baik. Kita pergi pada kitab kedua. Tajuk mana ni kita kitab kedua ni? Tajuk balik. Dah selesai dah gitu kan? Dah masuk pasal yang bawah tu, betul? Bab guna batu. Ni bab istinja ni satu bab juga ni. Benda yang sangat penting. Benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Mushaf 11 ya. Yang tengah-tengah tu. Faslun, ini satu fasal pada membicarakan syarat-syarat istinja menggunakan batu. Baik, faham dulu apa makna syarat? Apa itu syarat? Syarat-syarat Doremi, Ustaz. Baik, apa itu syarat? Peraturan, SOP. Bahasa mudah kita nak faham SOP. Baik. Apa makna syarat? Syarat ialah perkara. Perkara yang kalau dia ni tak ada, takkan ada terbit hukum. Satu perkara yang kalau dia tak ada, maka hukum pun tak ada.
Dan kalau dia ada pula, kalau dia ada, maksudnya ada syarat ni tadi, tak semesti lagi ada hukum. Belum semesti lagi jadi hukum. Kalau dia tak ada, confirm hukum tak ada. Tapi kalau ada syarat ni tadi, belum semesti lagi ada hukum. Itu dia panggil syarat. Contoh. Okay, boleh dapat salin dululah dengan bahasa yang tuan-tuan rasa mudah nak faham. Okay. Apa makna syarat? Syarat ni perkara yang kalau dia tak ada, memang hukum takkan ada. Tapi kalau dia ada, hukum tak semesti lagi boleh ada. Malam ni kita cerita perkataan ada tiada. Ini Ustaz Syarul kan? Mudah-mudahan lepaslah, tak bingung lah kita ramai-ramai. Okey, baik. Contoh syarat ni apa contoh syarat? Baik, kita buat contoh. Kita ambil contoh solat lah, solat. Senang nak faham sikit. Baik. Salah satu syarat sah, maksudnya syarat yang menjadi perkara yang menjadi syarat, menjadi ketetapan untuk nak kata sahnya salat kita tu ialah menutup aurat. Betul ke tidak? Tapi kalau orang tu dah siap dah pakai baju telekung, kalau perempuan tu telekung tu daripada atas sampai bawah, buka muka dengan dia punya tapak tangan saya, betul ke tidak? Baik, tapi wuduk boleh ambil lagi. Sah tak solat? Itu dia panggil syarat. Aurat dah tutup dah sempurna dah, tapi wuduk tak ambil lagi. Sah tak solat kalau dia solat dalam keadaan tadi? Maksud dia tak semesti ada syarat ni, hukum boleh jadi ada. Maksud dia kena lengkap syarat-syarat yang lain lagi. Dia kena lengkap adik-beradik dia yang lain, sempurna betul-betul, barulah hasil hukum. Tapi kalau dia sendiri saja, satu dia saja yang ada, hukum belum semesti lagi boleh ada. Begitu. Boleh nampak tadi tu? Cuba contoh lain pula lagi. Contoh lain pula lagi. Apakah syarat? Tadi solat kan? Tadi berkaitan dengan solat. Okey, baik. Apa pula syarat untuk nak mengesahkan kita ni bayar zakat? Zakat kita tu bila kita bayar jadi sah. Apa syarat dia? Cukup nisab. Salah satulah. Baik. Nisab dah cukup dah. Kadar dia tu dah cukup. Dah cukup dah. Tapi harta tu bukan kita punya. Orang lain punya. Memang nisab tu dah cukup. Kalau kita di wilayah Sultan ni, kalau zakat harta simpanan 20,000 ke atas lah. Mana kalau kita simpan tak guna, ada 20,000 ke atas, maka wajib kena bayar zakat. Baik. Yang simpan tu bukan kita, pembinian. Harta dia. Simpan dalam, tak kisahlah mana-mana bank simpanan pun, ada 50,000 harta dia. Nisab cukup tak lagi? Cukup. Tapi soalan dia, kita kau yang kena bayar zakat untuk dia. Dia kena bayar sendiri. Sebab harta tu dia punya. Faham tak? Memang kita tahu ada harta 50,000. Tapi adakah wajib zakat kepada kita? Tak. Sebab apa? Syarat yang satu lagi, iaitu apa? Pemilikan. Pemilikan tu tak ada. Kita bukan milik pada harta tu. Yang milik harta tu orang lain. Jadi dialah yang wajib zakat, bukan kita. Begitu. Boleh faham? Contoh, ni buat contoh nak bagi faham. Itulah dia namakan syarat. Lawan bagi syarat ni, dia ada adik-beradik, tapi adik-beradik tak sama bapak. Adik-beradik sama bapak, lain mak. Bahasa kami masa belajar dululah. Dia panggil sebab. Sebab ni lawan sikit daripada syarat. Apa makna sebab? Sebab ni perkara yang kalau dia tak ada, confirm hukum pun tak ada. Macam sama pula dengan syarat tadi kan? Macam sama pada satu sudut. Apa itu sebab? Sebab ni perkara yang kalau dia tak ada, confirm hukum pun takkan ada. Tapi kalau dia ada, cukup dia tu satu je, hukum terus boleh ada. Itu sebab. Beza tak dengan syarat? Beza tak ni? Boleh faham lagi tak ni? Kau dah tak nampak ni?
Tak ada tulis dalam tu. Ni kami berbual saya ni nak bagi kaedah, bagi nak faham dulu. Bagi asas dulu. Okey, dapat salin? Salin. Apa makna sebab? Sebab ni perkara yang kalau dia tak ada, memang tak akan ada hukum. Tapi kalau dia ada, terus ada hukum. Itu sebab. Beza dengan syarat tadi. Syarat tadi apa dia? Perkara yang kalau dia tak ada, memang tak akan ada hukum. Kalau dia ada, hukum belum tentu lagi. Itu syarat. Contoh sebab. Contoh, kita buat contoh sebab. Sebab ni, buat contoh dia kan. Macam mana kita nak faham. Baik. Apa sebab tuan-tuan solat subuh? Masuk waktu, betul? Cukup dengan satu saja, betul ke tidak? Cukup dengan satu saja tu jadi sebab adanya hukum. Apa hukum dia? Wajib solat subuh. Apa dia tanda masuk waktu tu tadi? Terbit fajar shadiq. Nampak dah fajar shadiq tu. Jadi terbitnya fajar shadiq itu menjadi sebab wajibnya solat subuh. Tapi bila kita tunaikan solat subuh, bacaan Masya Allah Tabarakallah, Sa'id Ghamidi, tapi baju tak ada, telanjang. Sah tak salat? Tak sah. Kenapa tak sah tu? Adakah tak sah tu kerana sebab tadi? Bukan. Kerana syarat tak cukup. Betul? Itu beza syarat dengan sebab. Habis. Cukup tu dulu. Jangan panjang-panjang. Nanti jadi pening. Okey. Syarat-syarat istinja menggunakan batu. Apa makna istinja pula? Sebuting-sebuting kita ambil ni kan. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Biar kita faham betul-betul. Satu persatu. Apa makna istinja? Istinja ini ialah perbuatan membersihkan kubul dan dubur. Perbuatan kita membersihkan kubul dan dubur. Kubul ni makna dia kemaluan depan. Dubur kemaluan belakang. Termasuk juga dalam kubul tu ialah farash. Ini khas untuk orang perempuan je lah. Termasuk juga tu. Seerti lah tu. Pada kubul tu ialah farash. Itu bagi orang perempuan lah. Tapi secara umum dia semua kubul dan juga dubur. Ada kemaluan depan, ada kemaluan belakang. Perbuatan membersihkan kubul dan dubur daripada segala bentuk najis. Daripada segala bentuk najis. Okay. Itu dia panggil istinja. Itulah istinja. Perbuatan kita cuci. Bahasa Melayu kita panggil cebok. Cebok lah cuci. Jiru, air sebagainya. Cuci kan. Cuci kita punya kemaluan selepas daripada kita buang air. Maknanya selepas daripada buang najis. Tak kisahlah najis tu bentuk apa sekalipun. Kecuali angin. Angin tak boleh istinja. Jangan pula lepas ni pung keluar contoh kan bom atom Hiroshima. Berlari pergi ke tanah sebab apa? Istinja. Tak perlu. Buang angin tak perlu istinja. Yang kena istinja ni kalau najis itu keluar dalam bentuk pepajal ataupun dalam bentuk cecair. Faham kan? Itu barulah kita kena istinja. Okay? Tapi kalau kata keluar tu bentuk angin, memang batal wudu, tapi tidaklah wajib kena istinja. Tak adalah kena masuk tandas cebok dulu sebagainya, tak perlu. Baik. Dan alat beristinja ni ada berapa? Sebelum kita masuk bab batu ni. Alat istinja ni ada berapa? Paling aula, paling utama ialah air. Dan air itu syaratnya mesti mutlak. Tulis, boleh tulis tu. Tu tambahan tu. Tak ada dalam kitab. Tak ada dalam kitab matan, tapi dalam kitab syarah banyak ulama kita tulis. Alat beristinja ni ada berapa? Pertamanya ialah air. Dan air itu syarat dia mesti mutlak. Air itu syarat dia mesti mutlak. Apa makna air mutlak? Bahasa Melayu panggil air kosong. Air yang tidak ada apa-apa jenis campuran. Air bersih, air mutlak. Itu mutlak lah. Contoh air dalam botol ni, mutlak tak ni? Mutlak tak? Mutlak lah. Sebab ada ke campur apa-apa?
Tak ada, kosong, air kosong tu air mutlak lah tu. Air mutlak semata-mata air. Tu kalau dekat dalam kitab lama, pening kita nak faham. Dalam air mutlak pula, air sajalah. Gitu kan. Tak apa. Sumber air mutlak ni ada berapa? Ni kita bahas dulu sikit nak bagi faham. Sumber air mutlak ni ada berapa? 7. 3 dari langit, 4 dari perut bumi. 4 dari bumi, 3 dari langit. Ni sumber dia, sumber. Kan? Kita nak cari air mutlak ni dekat mana? Ni, cari dekat 7 tempat ni. Okay. Pertama sekali, yang dari langit tu ialah air hujan. Turun tadi. Tu air mutlak. Jadi air hujan tu, kalau kata kita, kan hujan tengah turun tu kan, kita tak diwajib lagi. Contohlah, air tu tengah turun, kita pun pergi tengah padang tu kan, ataupun pergi dekat saludan tu kan, cucu air tu kan, cucu atap tu dia turun gitu kan, kita pun duduk bawah tu, atas padang kita niat, aku angkat dah besar. Sah tak? Sah. Aku berwuduk, wuduk pakai air tu, sah tak? Sah. Sebab tu air mutlak. Air hujan, air mutlak. Satu. Yang kedua, air salji. Tak adalah dekat tempat kita ni. Salji. Suluj. Saljun. Salju. Air salji. Yang ketiga, air embun. Air embun. Kenapa pula air embun ni dikategori sebagai air yang daripada udara, daripada langit? Sebab dia terhasil daripada perubahan suhu. Biasa tak senang nak nampak faham macam mana terbentuk air embun ni. Bila kita masak air, kita rebus air. Soalan, rebus air ke jarang air? Perkataan bahasa Melayu ni, mana yang lebih tepat? Tuan-tuan cari dalam kamus. Kita jarang air, kita masak air, kita rebus air, tak kisahlah bahasa apa pun. Bila air tu menggelegak, mendidih kan? Mendidih, dia akan keluar uap, betul ke tidak? Cuba uap tu kita tahan. Jangan pakai tangan. Pakailah piring ke, penutup periuk tu ke, tak kisahlah kan, kita tahan begitu. Bila dia uap gitu, kita alihkan. Apa berlaku? Uap yang melekat pada penutup tadi, piring sebagainya tadi yang kita tutup tu tadi, dia akan berubah jadi air. Itulah bentuk air embun. Asalnya cuaca sejuk. Waktu pagi biasanya tu, sebelum subuh tu. Kemudian berubah cuaca tu. Maksud dia apa? Matahari dah mula nak naik. Jadi suhu dah mula nak naik. Asal tadi suhu drop, sejuk. Kemudian bila matahari naik, dia jadi perubahan suhu. Suhu tu jadi naik balik, betul? Maka yang asal tadi uap, dia berubah jadi air dan melekat pada daun-daun. Situ tempat nak cari air embun tu. Maka amalan orang Melayu kita dulu-dulu, air-air ni semua dia mandi. Sebab tu dia orang duk perlindungan kita dulu-dulu, orang dia kuat-kuat. Kuat-kuat tuan-tuan, kuat. Gagah. Sebab dia mandi itu air yang bersih, netral. Kita ni macam-macam campuran dah kan. Baik. Kemudian 4 dari bumi, apa dia? Air laut. Tu paling besar. Jadi rajin-rajin kalah diri kita pergi mandi air laut. Sihat badan tuan-tuan. Dan air laut ni pula, bangkai yang ada dalam laut tu semua kita boleh makan. Ya ke Ustaz? Iyalah. Ke ada yang tangkap ikan bakulan ke, rumahan ke, ada yang tangkap sekong-sekong tu dia semalih. Siapa ada pernah tengok? Bakara ke tangkap dia semalihnya dulu. Boleh makan. Ada tak? Tak ada kan? Kalau ada lah, kami nak pergi belajar dengan dia tu. Tak ada pun kita semalih, betul ke tidak? Tangkap, dapat mukat sebagainya tu, dia mati sendiri tu kita masak, betul tak? Buang perut dia, masak, betul ke tidak? Mana ada semalih sekong-sekong? Kalau nak semalih, tanya balik, leher ikan di mana? Sudah. Ni tajuk fiqah kan? Jadi kita tanya soalan-soalan fiqah lah. Tuan-tuan carilah, tuan-tuan jawab. Baik. Yang kedua, air sungai.
Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air perigi. Yang keempat, air mata air. Bukan air matahari, air mata air. Marah pula orang nama matahari jadi. Okay, jadi 7 sumber ni panggil sumber air mutlak. Maka air itulah kita kena guna pakai untuk nak buat istinja dan juga yang lainlah, wuduk, mandi wajib sebagainya. Yang kedua, alat istinja ni apa dia? Batu. Yang kedua, batu. Yang ketiga, benda-benda kesat. Sebagai contoh benda kesat ni apa? Tisu. Contohlah. Baik. Maka syarat nak bersuci menggunakan batu ni ada 8. Ini khusus untuk batu sahaja. Kita baca 2 je malam ni dulu. InsyaAllah. Pertama dia, an yakuna bi salasati ahjarin. Mestilah menggunakan 3 ketul batu. Maksud 3 ketul batu tu memang betul 3 biji batu. Ataupun sebiji batu yang ada 3 permukaan. Faham tak? Sebiji batu yang ada 3 permukaan gitu. Saiz dia besar lah maksud dia tu. Atau kalau batu tu memang damit, jadi kita carilah 3 biji. Begitu. Faham itu pertama. Yang kedua, an yunqiyal mahalla. Hendaklah membersihkan pada tempat najis. Batu tu tadi cukup untuk nak bersihkan tempat keluar najis. Tempat keluar najis. Kalau kata tempat keluar air kamis tu daripada lubang keluar air kamis tu lah, daripada lubang kubul tu. Kemaluan depan kan lubang dia tu, dia keluar daripada situ. Maka batu tu tadi mesti kita letak di situ untuk nak membersihkan tempat keluar dia tu. Dapat yunqiyal mahal, makna membersihkan tempat tu. Tisu tu tadi begitu. Maksud dia tidaklah terlalu kecil. Contoh dia macam pasir, ambil pasir boleh. Dia tak yunqiyal mahal lah tu. Dia tak boleh mengangkat najis tu, mana dia tak boleh pindahkan najis tu. Begitu. Okey, boleh nampak kan? Tu mana benda tu, batu tu besar lah sikit. Gitu. Paling-paling kurang pun besar kita punya jari kelengkeng ni. Kuku jari kelengkeng ni kan lebih kurang lah. Paling-paling kurang pun. Gitu. Tisu pun gitu juga. Kalau kata kita gumpal ke tisu tu, biarlah yang besar itu sikit. Gitu. Nampak kan? Wallahu ta'ala alam. 2 syarat dululah. Lagi 6 kita sambungkan datang. Wallahu ta'ala alam. Tahu tu banyak ada soalan tu. Simpan dulu. Tulis dulu. Ada rezeki kita sambung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh lagi kan ni? Kau dah fikir bantal di rumah dah ni? Yang online sedap lah. Dia boleh saya buka handset di tepi kan? Gitu. Tapi buat kerja lain. Tapi kita snuzon lah. Mereka betul-betul insya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kita sambung pada maksud ilmu tasawuf. Muka surat nombor 4. Yang tengah-tengah tu selepas nombor 6. Akan ada nombor 6, ada nombor tu perengan bawah tu, dan ketahui olehmu tu. Qala musannif rahimahullahu taala, dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, jumpa kan? Okey. Maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia, mana dia membersihkan anggota zahir tadi. Bila kita dah bersihkan anggota zahir itu, apa yang berlaku? Menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Itulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni apa? Kita bersihkan anggota zahir, supaya bila kita usaha bersih anggota zahir tadi, boleh membawa kepada bersihnya hati. Begitu. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota.
Anggota zahir ni ada berapa? 7. Apa dia? Pertama, mata. Pertama, mata. Dan kedua, telinga. Dan ketiga, lidah. Dan keempat, perut. Dan kelima, nak baca apa tu? Faraj, pandai. Dan keenam, 2 tangan. Dan ketujuh, 2 kaki. Ada berapa? 7. Mata, telinga, lidah, perut, faraj, makna kemaluan, 2 tangan, 2 kaki. 7. Dan hendaklah anggota itu, minta maaf. Salah tu. Dan hendaklah engkau ingat. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat ia. Ia di situ pulang pada Allah. Kembali kepada Allah. Iaitu Allah Taala yang memberi nikmat. Akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Ni Syekh nak sebut pada kita. Ingat bahawa Allah Ta'ala dah bagi nikmat pada kita ni banyak. Antara nikmat besar-besar tu apa dia? Dan iaitu segala anggota engkau. Segala anggota kita ni nikmat daripada Allah Ta'ala. Yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Anggota ni, anggota zahir yang kita sebut 7 tadi itulah. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, 2 tangan, 2 kaki. Semuanya tu ialah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita jaga dan untuk kita syukur. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, ni kalau kata kita tak jaga. Ni peringatan ni. Nescaya, apa berlaku? Nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Ya Allah. Semua anggota ni akan jadi saksi bagi kita di hari kiamat. Seperti firman Allah Ta'ala. Apa dalil dia yang mengatakan anggota ni jadi saksi bagi kita atas perbuatan kita nanti di hari akhirat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Surah apa tu? Surah Yasin ayat nombor 65. Atau ada nota kaki di bawah tu. Footnote tu, ada footnote bawah tu. Artinya pada hari kiamat nanti mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Mencap pula. Apa makna mencap tu? Mengunci. Mengunci. Mencap. Cap. Mencap tu makna dia mengunci. Allah Ta'ala kunci mulut mereka itu. Mana mulut kita? Maksud apa mencap tu? Syekh ada terang juga di sini. Erti menegah ia, yakni menegah Allah Ta'ala akan dia, akan mulut tu tadi daripada bercakap. Menegah ia, yakni Allah Ta'ala tegah akan dia. Apa yang ditegah tu? Mulut tu tadi. Daripada bercakap. Mana Allah Ta'ala kunci mulut tu tak boleh nak bercakap. Itu maksud dia al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kemudian maka berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Makna dia tangan akan berkata-kata. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan akan dia. Tu. Kemudian kaki jadi saksi atas segala perkara yang kita usahakan. Segala benda kita buat, kaki akan jadi saksi.
di dalam dunia. Mana segala benda yang kita buat atas muka bumi ni, mulut akan jadi kunci di akhirat nanti. Tak boleh cakap. Yang cakap apa? Tangan. Yang cakap apa? Kaki. Kaki jadi saksi. Cakaplah tu. Tangan cerita, ya Allah orang ni ambil barang tu semua macam. Kaki kata, ya betul saya jadi saksi. Gitu, ibarat gitulah. Agak-agak kita dapat lepas tak? Agak-agaknya dah. Kita dapat lepas tak agak-agak? Takut sebenarnya kalau kita baca ayat Quran tu kita faham betul-betul, takut. Mulut tak boleh cakap dah. Atas muka bumi ni kita boleh ngelak sebab mulut boleh cakap. Tahu kita tak? Kita boleh kona situ, kona kat sini, kona baring, lipat tonggeng semua boleh kita buat. Teringat saya buat lipat ni, Ustaz Muhazzad dia sebut dulu masa dia ziarah di Mu'tah dulu. Ustaz ada lah situ. Dia sebut apa, ada satu segmen dia, bagus ayat dia, cantik ayat dia. Dia kata apa? Antara alim, ni kalau tanya Ustaz Zul lah punya makna dia. Sebabnya dia ayat tu dengan dia kecil tu tadi tu dengan logat orang Kelantan. Dengan bahasa Kelantan. Atau mungkin Ustaz ni Ustaz Junid itu mungkin boleh faham kot. Ustaz Junid lama di Kelantan kan, insya-Allah. Dia kata apa? Antara lipat dengan alim, lipat alim lagi. Faham tak tu Ustaz? Kalau kita jumpa antara orang lipat dengan orang alim, lipat alim lagi. Lipat ni mana dia orang kaki tipu. Orang lipat tu, orang makna orang kaki tipu ni, alim lagi. Tak, bukan itu maksud dia. Kita jumpa antara orang alim, mana ulama lah, dengan orang kaki tipu. Segi zahir dia, kalau kita dengar dia bercakap, orang menipu tu lagi alim. Sebab dia semua dalil dia tahu. Sudah tu kalau dalil tu salah pun dia akan pusing, kona baring, lipat tonggeng, nak kata dia betul tak? Tu antara alim dengan lipat alim lagi. Tu segmen kasar segmen tu. Cuma masa tu tak berakam. Rakaman dalam kita punya ingatan ni lah. Majlis masa dia ziarah ke Universiti Mu'tah tu. Pelajar Mu'tah bersama pelajar Mu'tah. Bukan Universiti Mu'tah. Pelajar Mu'tah. Pertama pelajar Mu'tah. Baik. Maka semuanya tu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap-tiap anggota yang bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Okey, baik. Kita berhenti sampai takat tu. Maksud dia kalau kata kita buat jahat, tangan kita akan cakap, mengaku kejahatan kita buat tu tadi, kaki akan jadi saksi. Tak dapat nak lepas dah tu waktu tu. Tak dapat nak tipu dah, tak dapat nak lipat dah. Kan? Cuma soalan akan ada orang tanya, mungkinlah kok ada orang tanya pada kita kan. Macam mana pula ustaz kat akhirat nanti mulut jadi bisu kan, mulut bercakap ni. Kalau pada bahas akidah, mudah je kita nak faham sebenarnya. Mulut tu alat, betul ke tidak? Walau ada alat, tapi bateri dia tak ada, boleh fungsi tak? Kami tanya pada tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ni pandang guna apa? Menggunakan mata. Tapi ada orang ada mata tapi buta. Tuan-tuan perempuan sekarang ni dengar guna apa? Telinga. Tapi ada orang ada telinga cantik lagi daripada kita, tapi pokak. Tuli, pokak lah, tak dengar. Kita bercakap sekarang ni guna apa? Mulut. Ada orang ada mulut, handsome lagi mulut dia daripada kita. Gigi dia lagi tersusun daripada kita. Tapi bisu. Wah, tak boleh cakap. Kenapa pula jadi begitu? Sebab ada alat tapi bateri tak ada. Alat ada, sifat bercakap tu tak ada. Allah Ta'ala cabut sifat bercakap tu tadi. Ada orang ada mata, alat ada, tapi sifat melihat tu dicabut. Maka jadi buta. Jadi sedar dirilah kita yang dah pakai spek ni kan.
bahawa sifat tu dah dicabut separuh. Itu yang jadi rabun ni. Kata. Tak sedar diri lagi tak tahu. Kena sedar diri. Begitu juga dengan telinga kita. Alat ada, tapi kadang-kadang orang cakap, apa? Tak dengar. Tu makna dia apa? Sifat tu dah lemah dah tu. Allah Ta'ala cabut. Begitu jugalah yang berlaku di akhirat nanti. Ini pada pandangan Imam Maturidi lah. Yang disebut pada ayat ni tadi, kalau kita tafsir ayat ni kan, ulama-ulama yang pegang dengan kaedah Maturidi, dia kata apa? Sifat yang ada pada mulut bercakap tu dicabut. Walau ada mulut, tapi mulut takkan bercakap. Tak boleh nak bercakap. Tak bunyi pun dia nak cakap pun. Dan sifat bercakap tu dibagi pada tangan. Dan sifat bercakap tu diletak pada kaki. Sebab tu tangan kita bercakap dan kaki kita bercakap di akhirat nanti. Adapun sifat bisu yang ada pada tangan sekarang dan sifat bisu yang ada pada kaki sekarang, diambil, diletak daripada mulut. Lepas tu mulut kita jadi bisu di akhirat nanti. Dan benda tu harus berlaku di dunia ni. Dan memang dah terbukti pun. Dan kita dah pernah tengok pun. Betul ke tidak? Kita tengok sini orang bisu, tengok orang pekak macam mana, orang buta macam mana. Kita tengok sini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tandalah dulu kat situ. Jadi kita sambung dan firman Allah Ta'ala. Dalil satu lagi. Surah Fussilat tu. Ada beberapa soalan ke? Tak ada kan? Soalan dia Ustaz, bila nak habis? Tak apa, insya-Allah. Ya. Apa maksud mengenal zat Allah? Mengenal zat Allah, apa maksud dia? Iaitu kita kenal siapakah itu Allah. Itulah mengenal zat Allah. Mudah faham dia? Apa yang dimaksudkan dengan mengenal zat Allah? Iaitu bila kita kata zat Allah tak sama dengan makhluk ni. Allah Ta'ala tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada muka, tak ada wajah sebagainya macam kita ni, tak ada. Itu maksud dia mengenal zat Allah Ta'ala. Dia kenal bahawa zat Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk. Makhluk ni dia guna perkataan dia dipanggil jisim, tubuh badan. Allah, kita tak boleh kata jisim Allah. Salah. Kita sebut zat Allah. Zat tu makna diri Allah Ta'ala. Kalau terjemah harfiah lah, terjemah bahasa saja, zat tu makna diri. Kita kenal diri Allah Ta'ala tu, hakikat dia ialah diri Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu tak sama dengan jisim makhluk. Itu makna kenal zat Allah Ta'ala tu. Itu makna kenal zat. Cuma kita ni disuruh untuk berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Bukan berfikir tentang macam mana zat Allah Ta'ala. Itu kita tak disuruh fikir. Dan memang tak boleh fikir pun. Sebab akal fikiran kita ni hanya boleh menggambarkan, membayangkan perkara yang pernah kita nampak. Tapi ada pun perkara yang memang kita tak pernah nampak, memang kita tak boleh bayangkan. Boleh jatuh pada syirik? Boleh? Boleh jatuh pada syirik? Apabila kita membayangkan zat Allah Ta'ala? Boleh jatuh. Sebabnya termasuk daripada salah satu syirik ataupun murtad tu, iaitu datang daripada i'tiqadi, datang daripada dalam. Itu dia membayang-bayangkan, merupa bentukkan zat Allah Ta'ala. Tu. Dia boleh pada syirik tu, Ustaz. Dia boleh jatuh pada syirik. Sebab kita dah sebut tadi, apa itu hakikat syirik? Bila menyamakan Tuhan dengan makhluk, ataupun menyamakan makhluk dengan Tuhan. Sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Tersamakan. Perbuatan Allah sama macam perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu syirik itu. Sifat Allah sama macam sifat makhluk. Sifat makhluk sama macam sifat Allah Ta'ala. Itu syirik. Zat Allah sama dengan zat makhluk. Zat makhluk sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu syirik. Itulah syirik. Hakikat lah tu. Itu hakikat syirik. Punca syirik macam-macam. Punca syirik tu akan datang. Allah Ta'ala alam. Boleh sah? Okey, insyaAllah. Sampai setakat itu sajalah dulu. Masa kita pun dah mencemburui sangat.
Tuan Hanifah kita pun siap dah dia punya jamuan hidangan belakang tu. Jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala usaha kita bersama, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqina faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.